Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa zidna 'ilman nafi'a wa lisanan dhakira وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والحمد لله. Jadi tengok nota yang seberi pada hari ini. Tadabbur pada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Firman Allah Subhanahu wa taala,
Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, mereka mengaku beriman tapi imannya tidak sah. Jadi begitu juga seseorang yang mengaku Islam, akan tetapi imannya tidak sah, maka seluruh amal ibadahnya juga tidak sah. Seperti mana hadis Rasulullah, ada seseorang yang gemuk dengan amal. Apa maksud gemuk dengan amal? Rasulullah mengkiaskan seperti mana di atas dunia, Nabi apabila memberi kiasan kembali dengan apa yang diterima oleh akal masyarakat pada ketika itu. Di kalangan orang Arab, tradisi mereka bersetuju dengan akal, banyak makan gemuklah dia. Lalu Rasulullah pun mengkiaskan tadi, ada orang yang mana gemuk dengan akal, dengan amal dia. Makna menunjukkan kiasan Rasulullah, banyak amal, terlalu banyak amal, kata Rasulullah, gemuk dengan amal. Lalu dia dipanggil untuk ditimbang atas amal-amal dia. Tapi kata Rasulullah SAW, timbangan amal itu tak bergerak untuk menimbang amal-amal atas dunia dulu. Maksudnya amalan-amalan ibadah dia. Lalu Rasulullah ditanya, mengapa ya Rasul? Kerana Allah tidak menerima amal dia. Mengapa Allah tidak menerimanya? Disebabkan imannya bukan iman yang sahih, bukan iman yang diterima di sudah aqaid, di sudah aqidatul Islam. Itu pasal mau tak mahu, kalau kita mencari pengajian, kawaid yang sebenarnya mencari pengajian adalah cari yang fardu ain terlebih dahulu. Kalau kita dengar kat situ ada belajar sifat 20 ataupun perkara dia sudah usuluddin aqidatul Islam, kita kena pergi kat situ. Dipilih nak pergi hadis ke atau fardu ain berkaitan akidah, ilmu tauhid. Sebab kita hanya diberi pilihan satu, maka kena pergi dekat akidah dulu. Bila dah selesai barulah belajar bab-bab yang lain, kitab-kitab yang lain. Dia memang kaedah dia begitu. Disebabkan apa? Seperti mana contoh kita belajar ibadah, bab solat, bab puasa, macam-macam lagi, hukum hakam. Cuma yang ini kita tak belajar. Lalu dikhawatirkan bila kita tidak mengetahui di sudut usuluddin, pada ilmu fardhu ain, pada ilmu tauhid tadi, maka apa yang kita pelajari, kita amal tadi, dikhawatirkan iman kita itu belum lagi sampai pada yang sepatutnya kita ada. Sebab sahnya ibadah yang telah kita pelajari, kita amal ibadah berdasarkan iman dia. Dan iman kat situ kembali pada atas dua kalimah syahadah. Dan ulama-ulama ittifaq telah disepakati bahawasanya sahnya syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, apabila dia mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, satu sifat yang harus bagi Allah, cuma ada pecahan je. Termasuk juga 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat wajib mustahil bagi Rasul, satu sifat yang mustahil bagi Rasul. Dia ada, sehingga ada dalam dua kalimah syahadahnya, maka imannya iman yang jazam, perlu dipegang sungguh-sungguh. Kerana apabila dia beribadah, maka sah ibadahnya. Dan ini telah disepakati oleh ulama, telah disepakati. Itu yang kata Rasulullah, Allah tidak terima kerana dia tak beriman dengan iman yang sepatutnya. Seperti mana orang yang solat berpuluhan tahun, sampai ke akhirat dia menunggu pahala solatnya. Tanya malaikat, wahai malaikat, mana pahala solatmu? Lalu malaikat mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah terima solatmu. Mengapa agaknya? Disebabkan kamu sendiri melihat daripada imanmu. Apa iman? Maksud pada i'tiqadi. I'tiqad dia adalah dia beranggapan Allah Subhanahu Wa Taala wujud tapi bertempat. Dia ada di atas sana. Dia fikir pada i'tiqad Allah wujud bertempat di atas langit, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima. Disebabkan dia sudah akidah ahli sunnah wal jamaah mengajar kita, Allah Subhanahu Wa Taala wujud, wajibul wujud. Dia wujud, akan tapi tidak ada kaitan dia bertempat
dia di atas, dia di bawah, seperti mana dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah ada sebelum dia menciptakan sesuatu. Kemudian apabila dia menciptakan sesuatu, yakni makhluk, dia mengadakan, dia dalam keadaan dia, dan tidak ada kaitan dia apabila menciptakan akan atas, bawah, pencipta ke alam, lalu dia berpindah. Dia perlu berpindah di situ. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan dengan arat dan jauhar. Makna menunjukkan dia boleh berpindah-pindah. Dia dah cipta aras ke situ, dia nak pergi duduk ke aras. Jadi ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan imannya tidak sah kalau berkatakan Allah Subhanahu Wa Taala berada di situ. Satu contoh. Belum contoh-contoh yang lain. Itu biasa dah ambil berat tentang pengajian akidah ni. Sebab sahnya ibadah kita ditentukan itu. Sebab kita belajar zikir, kita belajar tasawuf, kita belajar selawat dan Rasul. Tapi jangan kita beranggapan semua telah sampai kepada Allah sehingga dilihat dulu atas syahadah kita. Kalau ditanya apa maksudnya dua kalimah syahadah, kita boleh menjelaskan. Bukan menjelaskan kepada orang atas muhasabah diri kita, kita boleh menjelaskan atas diri kita. Sehingga kita tahu Allah tu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, walaupun dengan ijmali, ringkas. Seperti mana budak sekolah kafah belajar tu, sifat 20 tu ringkas-ringkas, ijmali, bukan tafsili. Tafsili itu secara mendalam. Itu bagi ulama dia fardu kifayah, bagi kita fardu ain. Yang ijmali, yang ringkas-ringkas, yang buku nipis-nipis tu ijmal. Sampai peringkat kalau sekiranya kita baca kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengetahui ayat ini berkaitan sifat baqa Allah. Kita baca surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini menunjukkan bahawasanya kullu man 'alaiha fan, semua sekali di atas alam ini akan binasa. Siapa yang membinasakannya? Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang maha kekal itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala pada zatnya yang wujud. Lalu kita mengetahui ayat ini tentang sifat baqa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita setiap hari membaca qul huwallahu ahad. Itu adalah ayat yang menjadi hujah. Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan Maha Esa, sifat wahdaniyah. Wa ilahukum ilahu wahid, itu juga sifat wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga maksud wahdaniyah apa? Dia Maha Esa. Ya, itu pada terjemahan. Duduk dalam hati kita apa maksud Maha Esa, yakni dia tidak berbilang-bilang, tidak juga pada satu, tidak juga sebelumnya zero, kosong. Itu wahdaniyah. Lalu kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala tafakkur, seperti mana yang kita belajar ni tadabbur. Tetapi di dalam tadabbur mesti ada tafakkur. Tafakkur ni lebih menghayati lagi. Kita tidak menghayati diri kita, kita menghayati diri Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya dan apa yang dia cipta. Disebabkan manusia pada tabiatnya, apabila dia menghayati diri dia, dia melihat aku ni cantik, aku ada itu, aku ada ini, aku pandai bercakap. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak maunya itu. Allah Subhanahu Wa Taala kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau ikut pada kaedah tasawuf, kamu tengok buruk kamu tengoklah hinanya kamu tengok fakirnya kamu. Aku cipta kamu dalam keadaan begitu. Bagaimana kamu boleh ubah apa yang telah aku cipta pada kamu? Itu maksud ayat dia sudah tasawuf. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu, mengapa kamu tak lihat? Mengapa kamu nak lihat macam korun melihat diri dia siapa? Kamu kena lihat diri kamu seperti mana yang aku cipta. Lalu apabila kita baca kitab Allah Subhanahu Wa Taala, ada tadabbur, ada tafakkur, ada penghayatan. Apabila iman kita tu iman yang sah, mudah bagi kita untuk memahami ayat itu. Dia sudah akidah. Sebab akidah yang memandu kita untuk memahami kitab Allah dengan tadabbur dan tafakkur. Sampai ayat yang kita baca, fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah
dengan langit dengan bumi ini, innahu lahaq, sesungguhnya dia benar-benar wujud. Al-haq itu maksud hakikat kewujudan dia, zat dia. Tapi bukan dikaitkan Allah berbentuk, dia wujud dengan bentuk, boleh digambarkan, diwarna-warnikan, dirupa bentuk dengan saiznya, jaraknya. Itu bukan Tuhan kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata, laisa kamitslihi syai'. Tak kala mana bila kita nak membentuk ayat itu, Allah menegur kita, aku tidak seperti mana yang aku cipta makhluk. Aku tetap aku yang tidak boleh digambarkan, dibayangkan. Aku wujud. Lalu apabila kita sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah, kita tidak sujud kepada kalimah, kita tidak sujud pada bahasa Arab yang kita baca dalam solat, termasuklah Quran. Kita tidak sujud dengan alif, lam, lam, ha. Kita tidak sujud kepada itu semua, dan kita tidak juga menyembah. Kita kena menyembah pada zat yang wujud tu, yang tak dibayangkan. Apabila kita baca surah Al-Fatihah, kadang-kadang terbayang surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh membayangkannya, cuma jangan beribadah dengan bayangan tadi. Allah tidak mahu kita membayangkan sehingga beribadah dengan bayangan kita. Itu yang Rasulullah mengajar kita, ka'annaka tarahu, seperti mana seakan-akan kamu melihat Allah. Mana merasai seakan-akan saja, bukannya seakan-akan ni membayangkan. Itu jauh lebih mudah daripada nak membayangkan. Jadi tidak lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala kata, innahu lahaq mislama annakum tantiqun. Adakah manusia boleh berbicara? Boleh. Adakah manusia boleh berkata-kata? Boleh. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Subhanahu Wa Taala cipta manusia, dia ajar terus manusia boleh berbicara. Tak tahu berapa banyak bahasa dalam dunia, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tak murka kalau sekiranya seseorang baca Quran, dalam hatinya maksudnya dengan bahasa Inggeris, bahasa Hindi, bahasa Melayu. Tidak diharamkan pada syarak, kerana dia memahami dengan bahasa itu. Kerana semua bahasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada kita, adakah benar kamu boleh berbicara? Islam annakum tantiqun. Ya benar ya Allah, maka benarlah juga wujudnya aku. Jadi inilah maksudnya apabila kita baca, dia akan kembali balik seperti mana yang kita pelajari sifat 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, 20 sifat yang mustahil. Allah wujud, qidam, baqa, muqallafatu li hawadis, qiyamu bi nafsih, wahdaniyah, qudrah, sampai ada 20 sifat tu. Dan perlu mengetahui seluruhnya secara jazam, pasti, jangan ada keraguan lagi. Kerana apa? Sebab ulama-ulama sepakat ibadah kita sah melalui kefahaman dengan apa yang saya sebutkan tadi. Jadi kena ambil berat dalam hal ni. Yang saya sebut ni bukan satu ilmu yang dalam, ilmu yang tinggi, tapi yang saya sebut ni adalah ilmu yang sedang dipelajari oleh anak-anak cucu-cucu kita kat sekolah kafah tu. Yang ini sifat 20 tu darjah 1 belajar sampai darjah 6, diulang. Yang beza dia dalil naqli, akli dan naqli ditambah lagi agar budak tu boleh hafal ayat Quran. Kalau soalan ditanya apakah dalil naqli Allah Subhanahu Wa Taala itu maha hidup, kita dah belajar macam-macam. Anak cucu kita boleh dapat mumtaz, makna dia boleh jawab. Dia tulis ayat, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang mana dia maha hidup, tidak mati-mati. Jadi maksudnya apa di sini? Ini ilmu, ini adalah ilmu anak-anak kecil. Ilmu anak-anak kecil. Tapi kita dah tertinggal untuk mengetahui, memantapkan ilmu ni. Padahal sahnya ibadah kita pada ilmu ni. Jadi jangan kita sampai tidak tahu perkara tersebut, sebab dia sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Seperti mana kita lihat manusia hari ini mengambil berat tentang isu semasa, mengambil berat dengan ekonominya, perdagangannya. Kalau orang ada parti, mengambil berat dengan partinya, yayasannya, persatuannya.
Akan tetapi tidak boleh dikatakan bila mengambil berat dengan apa yang saya sebutkan dia akan selamat di akhirat. Tapi apabila dia mengambil berat dengan imannya, insya-Allah dia akan selamat nanti di akhirat. Itu pada kaedah akidah. Jadi kita kembali, saya sambung. Itu muqaddimah tu. Seperti mana Al-Quran mengajar kita apabila kita ingin memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu kita mulai kalam kita dengan menyebut namanya. Kalam ni sesuatu yang diucapkan. Memang tu dalam bahasa Arab memang diajar begitu. Sifat kalam, huruf, kalimah. Jadi oleh kerana itulah apabila kita nak baca Quran, mula-mula sekali kita akan baca selain daripada ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun itu bukan ayat yang pertama dalam 114 surah dalam Quran, suratul Fatihah bismillahirrahmanirrahim saja yang pertama, yang lain tak ada. Sampai suratul Taubah kita diharamkan jangan baca bismillah. Makna menunjukkan bahawasanya setiap permulaan surah dalam Quran, tolak surah Taubah, mana kita kena baca 113 kali bismillah pada permulaan setiap pada surah-surah dalam Quran, kecuali surah Taubah saja. Walaupun begitu disunatkan bagi kita, walaupun kita baca pada pertengahan surah, maka disunatkan juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Dia sebabkan Allah mengajar kita, dia terbiah kita, dia terbiah Rasulullah pada terbiah yang pertama, kenabian, kerasulan dan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala perintah baca. Lalu oleh kerana itulah apabila kita baca Quran, kita kena baca pada tertib seperti mana terbiah yang Allah Subhanahu wa taala ajar kat kita. Allah kata mulai sebut nama aku sebab aku menciptakan kamu. Lalu apakah yang perlu kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajar kita untuk memujinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu itu aturannya, sehingga apabila kita berdoa kepada Allah, kita bawa yang sama, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah peringkat-peringkat tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, dia akan mudah memahami tarbiyah tadi, peringkat-peringkat. Seterusnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita hajatkan, dan termasuk hajat besar yang kita mohon kepadanya adalah agar dia sentiasa memberi petunjuk kepada kami. Ini adalah kita lah kalimahnya. Seperti mana pada ayat ini, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita bertanya nak minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah mendahului kita. Sebelum kita mintanya sesuatu, Allah dah bagi sesuatu yang sebelum kita meminta kepada dia. Akan tapi kita diperintah oleh Allah minta kepada dia. Kata Rasulullah SAW, barang siapa tak minta kepada Allah, nanti Allah murka. Apa maksud di sini? Di sudah akidah. Bila orang tidak mahu minta, menunjukkan seolah-olah baginya Allah Subhanahu wa taala tak dapat buat apa-apa walaupun dia minta. Sedangkan di surah akidah bertentangan dengan sifat qudrah Allah, maha berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana contoh seseorang macam dia nak mati ya. Datang kawan, doalah semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kesembuhan. Tak mau doa, aku memang nak mati tadi. Dia marah atas nak mati itu, jika kadang dia marah juga. Sahabat Rasulullah pun pernah begitu juga. Dia marah sebab rasa nak mati itu, dia marah. Padahal Rasulullah mengajar kita, seseorang kalau sekiranya ada tanda-tanda kematian, tanda itu menunjukkan dia nak bertemu Allah. Dia tidak merindukan Allah. Barang siapa rindu nak bertemu Allah, Allah rindu nak bertemu dengan dia. Barang siapa yang rasa cinta nak bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta nak bertemu dengan dia. Sekarang ni masalah dia tak ada rasa itu. Dia rasa marah dengan sakit dia rasa marah sehingga rasa macam nak mati dah.
Lalu dia tidak akan berdoa lagi. Apabila dia tidak berdoa, kerana baginya kalau dia doa pun Allah Subhanahu Wa Taala tak akan ubah dia jadi orang sihat. Dia akan sakit dan mati je. Ini bersalah dari sudah akidah dari sunnah wal jamaah. Tak boleh buat gitu. Dan Rasulullah melarang. Bila sahabat berbuat demikian, Nabi kata, Subhanallah, Maha suci Allah, kamu tidak sepatutnya berkata demikian. Lalu ya Rasul, apa yang perlu aku baca? Bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia rasa sakit nak mati, dia marah tu, Allah sembuhkan dia, sihat dia. Allah nak menguji. Sa'ad bin Abi Waqqas pun dah sakit tenat, tapi dia tidak diharamkan untuk berdoa kepada Allah walaupun dalam keadaan sakit dia macam nak mati dah. Sa'ad bin Abi Waqqas, waktu dengar budak nangis, orang ahli keluarga kata, wahai ayah, ini kita dapat, ayah dapat anak seorang lagi. Lepas tu Sa'ad pun kata, macam mana aku nak mati, anak mari balik, mari yang baru pula, mungkin ada segi baru pun. Lalu dia berdoa, ya Allah, panjangkanlah umurku, aku tak sanggup meninggal dalam keadaan anakku kecil sebagai bayi begini, ya Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas hidup lagi 50 tahun, lepas tu wafat. Dikebumikan dekat Cina sana tu. Rasulullah dah pergi dah dekat dia, dia dah wasiat semua sebab dia rasa macam nak mati. Lepas tu dia doa, ya Allah, panjangkan usia aku. Allah pun terima doa dia, panjang dia 50 tahun. Jadi oleh kerana itu jangan berputus asa untuk doa kepada Allah. Inilah maksud peringkat-peringkat doa tadi. Kecuali baca Rasulullah memang dah rindu dengan Allah. Ma'a rafiqul a'la, ma'a rafiqu a'la. Dia dah rindu sangat. Bila dah rindu sangat, dia tak mohon kepada Allah untuk panjang usia, panjang umur, hidup lagi dengan umat. Tak, dia dah rindu sangat dengan Allah, dia nak bersama Allah. Lalu Allah ambil nyawa dia. Sebab Rasulullah diberi tawaran, Nabi boleh tentukan usia dia sendiri. Bila dia nak mati, dia boleh minta ke Allah, ya Muhammad, diberi tawaran untukmu, kau boleh hidup, ikut kau lah nak hidup berapa lama. Ataupun kalau sekiranya kau nak memilih, kau memilih kembali kepada Allah. Lalu Rasulullah kata, aku memilih untuk kembali kepada Allah. Nampak? Sebab ma'a rafiqul a'la. Rafiq maksudnya teman yang sebaik-baik teman. Itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah sebaik-baik teman. Gitu. Kawan kita kalau kita mungkin janji sekali pun dia dah tak mau kita. Allah Subhanahu Wa Taala berapa banyak dosa kita, dia masih mau kita. Itu dah sebaik-baik teman. Kawan kita, kita minta lah sekali, dia dah fed up dah, masih minta je gitu. Allah Subhanahu Wa Taala kita minta, dia suka sangat, minta lagi. Sebab fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bila kita makin minta, mana i'tiqad kita makin jelas, iman. Mengapa? Allah Maha Kaya. Tu pasal minta kepada yang Maha Kaya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya atas sekalian alam ini. Maka mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Tu yang betul pada akidahnya. Sebab dia tahu Allah Maha Kaya, minta saja kepada Allah. Itu makna akidah yang sahih, yang benar. Dia akan meminta kepada Allah seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala tarbiyah. Antara yang perlu ku minta kepada aku, bacalah ihdinas siratal mustaqim dalam solat. Di luar solat pun ihdinas siratal mustaqim. Bahkan di luar solat pun kita boleh menambah maksud mustaqim ke situ. Dalam solat tak boleh nak tambah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaknilah jalan Islam, jalan iman, dan jangan kau matikan kami melainkan mati dalam keadaan Islam dan beriman kepadamu. Itu dalam tadabbur, itu dalam penghayatan jiwa dan hati. Itu yang perlu kita hadirkan. Itu yang program kita belajar tadabbur untuk itu. Bukan untuk mengetahui maksud ayat Quran itu terjemahan, tapi lebih daripada itu. Sebab dia ada hubungan dengan hati. Pandangan pertama Allah kepada kita bukannya zahir kita, hati dulu. Itu pasal kata ulama, sahnya dua kalimah syahadah dengan permulaan tasdik fi qalbi dulu. Saya melihat banyak orang masuk Islam dua kalimah syahadah.
Sedangkan syarat kedua kalimah syahadah ni sah sebelum dia nak mengucap, dalam hati dia telah i'tiqad Allah saja Tuhan dia, Muhammad utusan Allah, dia tidak akan sekutukan Allah. Ada tasdiq fi qalbi tadi, barulah kita ajar dia mengucap dua kalimah syahadah. Yang hari ini ajar dia mengucap dua kalimah syahadah, terjemahan pun kita ajar. Tapi kalau ikut pada diri dia, dalam hati dia, dia zero, dia tak tahu apa. Dia tahu dia nak masuk Islam sebab nak kahwin je. Dia sudah akidah, dia belum lagi sah. Iman dia belum sah. Dia belum tasdik fi qalbi. Iman kena tasdik fi qalbi. Dia dulu, dia nombor satu, bukan nombor dua. Hari ini banyak orang dah tersilap dengan cara begitu. Banyak tersilap cara begitu. Inilah kaedah dan cara yang terbaik dalam meminta atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana cara ini menyebabkan seseorang yang meminta hajat-hajatnya dan dihampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Yang pertama, oleh kerana kita meminta seperti mana Allah Subhanahu wa taala ajar cara kita nak meminta, pasti Allah Subhanahu wa taala makbulkannya. Sebab kita tak pakai cara kita, kaedah kita, akal kita, tapi kita terus kita meminta seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita. Itu dah satu pintu hikmah. Pintu hikmah yang kedua adalah hati kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah dalam tasawuf, hakikat doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bukan kamu perlu lihat dengan apa yang kamu nak agar dapat datang golek depan kamu. Apa yang kamu hajatkan ditunaikan, apa yang kamu mahu datang kepada kamu. Bukan itu tujuan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan munajat pada dia. Tapi tujuan utama seseorang berdoa dan memunajat kepada Allah tidak lain melainkan hati dia ada hubungan, satu perbicaraan qaulan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada qalbu, pada hati dia. Sebab kita kena tahu, kalau kita belajar tasawuf yang dalam-dalam, ibadah kita tidak akan sah. Ambil solat dulu, solat tidak sah sekiranya hatinya tidak ada kaitan yang dia bayangkan sehingga meninggalkan sesuatu yang perlu dia bawa untuk solat dia. Apa maksudnya di sini? Apabila kita solat, kita di lidah baca surah Al-Fatihah, tapi hati kita kosong. Bahkan kalau kosong, mungkin boleh lagi lah fokus pada bacaan surah Al-Fatihah dia. Tapi kalau hati itu selain daripada apa yang dibaca, maka dia tidak sah pada bahagian solatnya. Mungkin ulama-ulama tasawuf, ulama syariat kata sah, ulama tasawuf kata tak sah. Sebab Allah berfirman, wa aqimus solata li dzikri, dirikan solat untuk ingat aku. Kalau kamu ingat bukan aku, kamu belum solat. Itu yang Allah memulai wa aqimu menunjukkan berdiri dengan kaedah yang diperintahkan. Lalu kalau sekiranya kita berdiri tapi kita tak melaksanakan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat selain daripada Allah, dunia kita masuk dalam solat kita, maka Allah tidak menerimanya sebagai satu solat yang telah dia didirikan. Lalu Allah kata, ini bukan orang yang telah mendirikan solat, ini orang yang berlakon dalam solat. Orang yang berlakon dalam solat Allah sebut fawailul lil musallin. Allah tak sebut dengan kalimah aqimu, yukima. Allah sebut terus fawailul lil musallin. Musallin adalah orang yang berlakon dalam solat dia. Macam contoh kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kalau sekiranya kita mengucap dua kalimah syahadah di lafaz lidah, tapi hati kita tidak tasdik, aku naik saksi bahawasanya hanya Allah sahaja yang aku sembah, dengan wahdaniyahnya, baqa'nya,
kidamnya, dan aku nak saksi bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, siddiqnya, amanahnya, fatanahnya, tablignya, dan aku nafikan Muhammad sebagai seorang pendusta. Ini dah dalam hati, tasdiq fi qalbi, barulah dia mengucap dengan kalimah yang Allah terima. Kalau sekiranya dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dok dalam hati dia tak ada langsung dengan maknawi pada apa yang perlu dihadirkan dalam hati, maka dia berlakon saja dengan dua kalimah syahadahnya di hadapan Allah. Dia berlakon saja. Saya tak tahu saya pernah sebut ke tidak tentang kata-kata Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah kata kita kena istighfar atau istighfar. Mengapa? Lidah kita astaghfirullah, hati kita tidak ada langsung ya Allah aku minta ampun padamu, aku minta ampun padamu. Di lidah astaghfirullah, hati tidak ada. Sebab Allah Subhanahu wa taala mahukan aduk dalam hati. Seperti mana kita solat saja, aku solat subuh 2 rakaat kerana Allah, Allah kira dia solat. Tapi kalau tak ada yang itu, Allah tak kira dia solat. Lalu begitu juga kalau sekiranya astaghfirullah di lidah, hati pun ya Allah aku minta ampun, maka Allah mengira dia sebagai orang istighfar. Tapi kalau lidah astaghfirullah, hati dia kosong, hati dia bab lain, cerita lain, sibukkan yang lain, maka dia seperti mana satu ucapan palsu di hadapan Allah. Ataquluna ma la taf'alun, mengapa kamu mengatakan satu yang kamu tak buat? Kamu kata la ilaha illallah, tapi dah hati kamu tak ada, aku tiada Tuhan melainkan Allah yang disembah melainkan Allah. Jadi itu yang kata Rabi'atul Adawiyah, jangan kamu lihat dosa kamu itu, dosa kamu ini, dosa terdahulu. Itu istighfar tu sendiri dah dosa dah. Itu sampai dalam ilmu Rabi'atul Adawiyah. Istighfar tu pun dah dosa dah. Itu pasal bila kita lepas solat, istighfar, astaghfirullah, jangan dilihat dosa-dosa silam. Yang paling besar yang perlu kita istighfar, ibadah kita tu, solat kita tu, hati kita lalai, tak menghadirkan, tak menjiwai, tidak ada tadabbur, tak adanya khuduknya, khusyuknya. Lalu istighfarlah atas solat kita balik. Sekarang kita astaghfirullah, dosa tu, dosa ni, astaghfirullah. Tak, paling besar sekali yang perlu kita istighfar adalah ibadah, dalam ibadah. Mengapa? Sebab bila kita istighfar dalam ibadah, moga-moga Allah ampun, Allah terima solat tu. Daripada kita tak rasa solat kita ni salah, kita rasa sempurna, maka dikuatirkan seperti mana hadis Rasulullah, solat tu naik, lepas tu malaikat campak balik ke muka dia seperti mana kain buruk yang dicampakkan ke Rasul. Sebab dia rasa solat dia bagus, sempurna, okey, tunggu mati boleh masuk syurga. Oh gitu contohnya. Dia merasai demikian, itu bukan sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasal Nabi sendiri mengajar. Nabi pun lepas solat astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu istighfar Nabi untuk apa? Untuk ibadah dia. Sebab astaghfirullah yang paling hampir dengan ibadah tu. Ibadah paling hampir dengan astaghfirullah. Umpamanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang memohon kepadanya melalui firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa alaihi wassalam ini antara munajatnya yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan. Jadi ayat Quran tu kita tahu doa para nabi rasul yang terdahulu, antaranya Nabi Musa alaihi wassalam, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Dia Ar-Razzaq, Al-Mu'ti, Dia Maha pemberi, Dia Maha Al-Wahhab, Maha mengurniakan. Itu asmaul husna Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pun pernah belajar dan kita pun mungkin tahu maksud-maksudnya secara ijmali, ringkas. Hanya soalan ditanyakan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengurniakan, Maha memberi. Kalau dikaitkan pada sifat wajib Allah, kat mana sifatnya?
Dia terkandung dalam sifat qudrah, maha berkuasanya Allah, dan termasuk sifat iradah, kehendak dia. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Qudrah dia, berkuasanya Allah untuk memberi sehingga tak ada siapa pun yang boleh mengalahkan, menahan pemberian Allah. Contoh, kita diberi hidayah oleh Allah, siapa boleh sesatkan kita? Orang itu disesatkan oleh Allah, tak ada siapa boleh beri hidayah kat dia. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ini dalil qudrahnya Allah. Sifat wajib bagi Allah, qudrah. Kami yang berkuasa, ia menentukan kematian di antara kamu. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak boleh dilemahkan, ditewaskan. Maksudnya adalah Allah pada kuasanya. Allah Subhanahu wa ta'ala pada kekuasaannya. Lalu bila Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita rezeki atas qudrahnya, itu pasal rezeki itu betul-betul sampai ke kita. Kita dapat makan, dapat minum, sungguh-sungguh hakikat itu dirasai. Bila hakikat itu dirasai, wajib kita syukur kepada Allah. Bila dah rasa, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tak mewajibkan bagi kita syukur kalau belum dapat lagi. Itu kaedah Allah Ta'ala. Seperti mana contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memperintah untuk kita solat walau kalau waktu belum masuk. Inna salata kan 'alal mu'minina kitaban mawquta. Seperti mana contoh solat subuh besok, Allah tak berhajat untuk kita buat tu. Buat tu, tunggu besok tu. Dia tidak pernah perintah kita, kalau kamu nak cepat pahala untuk besoknya pahala, solat subuh siap-siap. Kamu dah dapat pahala puasa Ramadan, boleh. Zulhijjah ni buat macam Ramadan. Patuh ke raya. Kalau begitu setiap bulan kita boleh raya, sebab tapi syarat kena setiap bulan puasa Ramadan. Bawa pada bulan-bulan lain, sebulan. Tapi Allah tak pernah perintah. Dan hendaklah kita ketahui maha kayanya Allah. Walau kita berdoa, kita berzikrullah, kita beribadah, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak berhajat berkehendakkan semua tu. Dia tak berhajat, dia tak berkehendak atas amal-amal kita, semua dia tak. Sebab dia maha kaya. Lalu ini semua untuk siapa? Tidak lain untuk membuktikan iman kita kepada dia. Itulah kena ada usaha dan ikhtiar buat. Jangan nunggu je. Awak hang tak solat, aku tak solat pun aku yakin aku masuk syurga. Hang yakin tu. Aku sendiri pun dah solat pun tak yakin lagi. Hang tak solat boleh yakin masuk syurga? Boleh ke tak solat masuk syurga? Boleh? Siapa kata tak boleh? Kalau Allah nak bawa dia masuk, itu kehendak dia. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Dia ampunkan kalau dia kehendaki, tapi kalau dia nak azab, dia azab. Kata Rasulullah, dia di akhirat memang ada orang yang solatnya penuh, ada juga tak penuh, tapi atas kehendak Allah. Orang yang solat tak penuh, Allah nak ampunkan dia, masuk syurga dia, diberikan ampunan. Hanya saja jangan kita beranggapan bahawasanya moga-moga aku lah yang tu. Kita kena fikir, mungkin aku wa yu'adzibu man yasha', yang diazab terlebih dahulu oleh Allah. Sebab kita rasa begitulah keadaan kita. Sebab itu sebenarnya adalah sombong. Dia tak mau usaha juga untuk solat, dia usaha untuk tinggal solat. Akhirnya dia kata, tak apa, nanti Tuhan Maha Penyayang, nanti diampunkanlah. Padahal ini kesalahan dia sudah akidah. Ini tanda apa ni? Kalau orang tu kata, aku tak solat puasa, tapi aku tahu Tuhan Maha Pemurah, dekat akhirat nanti aku minta lah Tuhan ampunkan aku. Iman orang ini tidak sah. Bila iman tak sah, pemikirannya akan jadi macam ni. Ini tanda orang iman yang tak sah, dia akan berfikiran demikian. Dia meninggalkan yang fardu, yang wajib, dia meninggal. Nanti dia kata Tuhan Maha Pemurah. Ini tanda imannya tidak sah. Mengapa agaknya? Anda
Sahnya iman seseorang adalah melaksanakan seluruh kewajipan, walaupun aku tak mampu melaksanakan secara sempurna seluruhnya, tapi dia kena ikhtiar, kena usaha untuk laksanakannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala bagi dia usaha dan ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala tidak bagi takdir je, dia bagi usaha dan ikhtiar atas takdir tadi. Seorang mukmin tidak menginginkan dunia selama-lamanya. Itu tanda dia seorang yang beriman. Sebab dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ada sebut beza orang mukmin dengan orang kafir adalah orang kafir mahukan dunia selama-lamanya. Orang mukmin tak, dunia ini seperti mana satu tempat persinggahan, macam orang musafir, dia akan pulang. Kita pulang di mana? Dua tempat. Yang pertama barzah dulu sebelum nak sampai ke akhirat. Jadi masa depan kita itu bukan di dunia. Masa depan kita adalah barzah dan akhirat. Itu bagi masa depan orang mukmin. Bagi masa depan orang ahli dunia, dia akan fikirlah masa depan dia. Padahal dia kena bina masa depan dalam barzah dan juga di akhirat agar dia selamat di sana. Seseorang kadang-kadang ada keazaman, cita-cita dunia, Allah Subhanahu wa taala tahan, Allah tak istijabkan. Mengapa? Agaknya Allah nak ajar dia, kamu jangan bercita-cita mengejar dunia, kamu bekerjalah akan agama kamu. Allah menguji dia. Disebabkan mungkin dia pernah munajat, ya Allah bimbinglah aku ke jalan yang lurus. Allah bimbing dia sehingga dia bekerja-kerja untuk mendapatkan dunia. Allah tak bagi. Sebab dunia pun milik Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tak bagi? Begitulah caranya Allah membimbing hamba tadi. Dia pun minta Allah membimbingnya ke akhirat dengan jalan yang lurus. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membimbingnya. Orang yang tidak mendapat bimbingan daripada Allah, Allah bagi makin berjaya, akhiratnya makin jauh, sehingga makin lupus akhiratnya dalam jiwa dia. Jadi itu yang nak kena ada iman di mana saja kita berada, walaupun Allah Subhanahu wa taala beri macam-macam rezeki kepada kita. Iman itu tak boleh nak dicabut dah, kena jazam. Jazam ni putus maknanya kita takkan berubah dah iman kita. Iman ni dah tak boleh nak ubah kalau iman tu dah betul. Tapi kalau iman tak betul, kena berubah cari iman yang betul. Tapi kalau iman dah betul, jangan ubah. Jazam sampai kita mati. Dia kaedahnya pada iman yang jazam, putus, sahih, diterima, maka jangan diubah. Jangan diubah lagi. Kerana hakikat kehidupan hanya wujud di akhirat. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang dipilih oleh orang yang bertakwa kepada Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih utama daripada dunia. Lalu hati orang beriman yang perlu dicarinya, usaha dan ikhtiar dia adalah untuk akhrawinya, akhiratnya. Dunia ini tak nanti Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Itu hadis Rasulullah. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, untuk Allah di akhirat, maka Allah mudahkan urusan duniawi dia. Satu hadis lagi, barang siapa belajar ilmu untuk akhiratnya dan mengamalkannya, maka dunia akan datang berlari pada dia. Bukan maksudnya dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Qarun tak beriman, macam mana dunia datang ke dia? Kaya dia, Allah mengujinya. Yang datang pada Qarun bukan usaha dia, Allah menguji kekayaan pada dia agar dia tengok Allah yang maha mengurniakan ke, dia tengok usaha dia. Dia kata aku jadi kaya sebab usaha aku, tak ada kena-mengena dengan Allah. Allah turunkan Al-Quran, aku yang kayakan dia. Mana boleh tiba-tiba seorang itu kaya tanpa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Kita sendiri kata aku boleh jadi kaya tanpanya Allah, kafirlah dia. Tanpa Allah, Allah tak perlu campur tangan dalam kehidupan aku. Dah kafir dah kalau cakap gitu.
Padahal apa saja yang disebut, apa yang difikir, itu semua ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang cipta kamu, Allah juga yang cipta perbuatan kamu, kefahaman kamu, lintasan dalam jiwa kamu, hati kamu, semua atas takdir Allah dah dicipta untuk kamu. Kita tak boleh kata Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah cipta lintasan hati aku. Allah tak pernah cipta adakannya. Aku melintas, aku yang cipta tu. Kafir dia. Mustahil kita berfikir sesuatu yang Allah tak pernah adakan pemikiran demikian. Barang siapa kata begitu, kafir dia. Sebab segala-galanya apa yang ada di ciptaan Allah, termasuklah dalam hati kita pun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melintas nak datang sini belajar pun itu daripada Allah. Takdir itu dah berlaku. Bahkan kalau kita lintas hari ni tak mau pergilah, pun takdir daripada Allah. Hanya kita mesti usaha dan ikhtiar. Disebabkan dalam Quran Nabi pun ajar kita, hati-hati lintasan dibisikkan syaitan, sebab dia akan melemahkan kamu untuk belajar agama. Allah perintah kamu belajar agama, syaitan melemahkan kamu. Lalu hati-hati dengan bisikan itu. Kalau daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dia nak kamu beragama. Sebab kita dia sudah akidah tak perlu cari Allah, kita kena cari agama. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bimbing dengan agama, inna dina indallahi Islam fattabi'u millah, ikut agama. Mustahil kata bila tiba-tiba dah ada Allah. Itu pasal ada orang dia kata, aku tak perlu Islam sebab aku dah ada Allah. Aku tak perlu solat sebab solat adalah agama dalam Islam. Aku dah ada Allah, apa nak solat? Kafir ke tidak dia? Kafir. Bagi dia kata cukup ada Tuhan, cukup ada Allah. Jadi yang lain-lain itu tidak perlu. Mana barang siapa tak perlu, dia tak mau Islam agama, dia kafir. Walaupun dia kata Tuhan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Plato, Aristotle, falsafah dia, alam ni diciptakan oleh Tuhan. Satu Tuhan dia kata. Tapi adakah dia beriman dia Islam kalau dia kata begitu? Tidak. Dia kena ada agama, dia kena ikut Rasul Nabi yang diutus pada zaman dia tu. Sebahagian dalam kajian kata dia dah selepas zaman Rasulullah dah. Ada kata sebelum tu, sebelum Masihi. Tak kisahlah kalau sekiranya ahli falsafah pun dia mesti Islam juga, ikut Nabi Rasul yang diutus oleh Allah. Dan dia bukan Nabi Rasul, sehingga dia bukan boleh cipta agama sendiri. Yang terakhir kat sini, sehingga mukmin di dunia tidak meminta rezeki yang banyak, ada harta yang melimpah-limpah, banyaknya kerana ia bersifat sementara dan tidak kekal. Ini bagi contoh macam kita makan minum lah. Makan minum kita dalam Islam bagi orang beriman dia lain daripada makan minum orang kafir. Nabi ajar begitu. Apa maksud saya? Maksud seperti mana di Rasulullah SAW, makanan orang yang beriman, kata Nabi, satu pinggan boleh dimakan dua orang kalau dia mukmin. Maksudnya apabila dia membeli makanan, seorang beriman dia tidak akan beli banyak-banyak. Sebab apa? Akan membazir dia. Dia tahu apa yang dia makan tu barakah ada pada orang beriman. Itu pasal orang bertanya, kenapa Rasulullah dengan para sahabat makan tak banyak tapi kuat boleh sampai berjihad fi sabilillah? Sebab berkat pada makanan. Jangan dilihat jumlah, kuantiti. Kita tengok, kalau banyak ni mana nak boleh kenyang. Nasi ciput begitu, harga RM14.90. Nasi ciput, ayam ciput. Tengok toke tak ciput begitu, gemuk dia. Lalu apa di sini? Kita rasa begitu. Tapi sebenarnya kalau makan seorang orang beriman, kalau makan dia barakah. Macam Nabi, para sahabat orang beriman kalau makan barakah, dia tak perlu banyak. Dia banyak kat mana? Barakah dah terlalu besar dalam diri dia apabila dia makan. Lalu itu yang kata Rasulullah, orang mukmin makanannya satu pinggan tu untuk dua orang. Dua pinggan boleh 4 orang. Itu yang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup seseorang makan macam kita tengok ini seorang makan.
Tak, orang boleh makan beberapa orang sebab barakah. Satu hari sahabat Rasulullah bertemu sesama, makanan tak banyak, sama-sama makan tapi boleh kenyang. Satu hari sama juga bertemu, makanan tak banyak, ada seorang tak dikenali, sama juga ambil makan. Mereka hairan kerana hari itu mereka tak merasa apa pun dapat atas makanan mereka. Bagi tahu Rasulullah, Nabi seorang Nabi, Rasul ada mukjizat. Nabi tahu mengapa. Nabi jawab, sesungguhnya orang yang masuk makan dengan kamu berjamaah, dia tidak menyebut nama Allah, maka telah hilang barakah tu. Dia bila berjamaah makan, semua baca bismillah. Jangan seorang je baca. Dia baca doa makan boleh kita ambil, tapi bismillah seluruh kena baca. Kullu dhi amrin biribalin la yubda bismillah fa huwa aqta. Kalau sekiranya kita nak makan ataupun satu urusan tak mulai bismillah, paling murah, fa huwa aqta, akan terputus untuk mendapat berkah. Dia boleh makan tapi berkat waktu makan tak ada. Dia boleh baca Quran, dapat pahala, cuma ada satu lagi, berkat membaca Quran. Oleh kerana itu terus, jangan terus baca Quran gitu, baca dulu a'udzubillah, baca bismillahirrahmanirrahim untuk nambah barakah, walaupun memang ada pahala baca Quran. Bahkan ulama kita berfatwa disunatkan sebelum nak solat angkat takbiratul ihram di dalam mazhab Syafi'i, bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Sebab Nabi dah kata buatlah semua amal mulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kita jumpa disebabkan berkat tu. Itulah yang dimakan oleh orang-orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan seorang mukmin adalah selamat dari neraka dan masuk ke syurga. Wallahu ta'ala alam. Tanda ke situ. Harapan syurga neraka bukan kita yang menentukannya, cuma kita diajar syarat kelayakan utama masuk syurga, iman dengan iman yang sahih, iman yang jelas, iman yang sah, baru boleh masuk, kata Rasulullah. Macam kita di atas dunia pun sama juga. Macam nak masuk kolej, masuk universiti, nak masuk sekolah, itu sekolah tu semua budak-budak perempuan. Kita nak hantar cucu laki-laki, memang kena reject. Lalu begitu juga di akhirat, nak masuk syurga dengan iman, bawalah iman, tapi iman yang tak sahih, iman yang kata Allah berupa bentuk, iman yang ajar dia ada benda yang Allah tak tahu. Iman ajar dia Allah Subhanahu wa taala, dia berjenis jisim, mujassimah. Ada mazhab mujassimah, menjisimkan Allah. Ini tidak sah pada iman dan membawa kepada kekafiran. Itu pasal tak selamat dia, walaupun dia kata aku Islam, aku beriman. Itu bukan ciri-ciri orang beriman. Kalau itu iktikad kamu, tak sampai syurga. Jadi oleh kerana itu yang menentukan syurga Allah, seperti mana yang menentukan siapa ahli neraka Allah. Tapi kita telah diberitahu Allah Subhanahu wa taala menentukan ahli syurga masuk syurga kerana iman yang sahih tadi. Sah iman baru boleh masuk. Tak sah maka tak boleh. Maksudlah dia diumban masuk dalam neraka, walaupun dah puluh tahun dia jadi Islam, dia pun solat puasa. Bukan dikira pada amal, sebab Allah bukan mahu amal. Iman jadi dulu. Iman bagi iman yang jazam, iman yang sah pada justru akidah ada sunnah wal jamaah. Itu pasal kita jangan akidah lain, jangan cari akidah yang lain. Akidah sunnah wal jamaah betul dah. Yang kita belajar tu Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, itu dah betul dah tu. Jangan tukar akidah lain. Jangan pilih, walaupun ustaz tu kata jangan pakai akidah itu, jangan pakai akidah. Kita belajar sifat 20 tu akidah itu. Atau ustaz tu kata buat apa nak belajar sifat 20, sifat Allah ni banyak. Banyak memang banyak. Inilah antara sifat utama pada Allah yang kita nak kenal. Kalau tidak, tak sah dua kalimah syahadah.
Tak payah belajar dah, bukan kitab sifat 20 tu betul pun. Allah wujud tu tak betul, Allah qidam tu tak betul, Allah maha hidup tu tak betul. Diam dia. Dia semua tolak buku sifat 20. Kita tanya balik, Allah wujud tu tak betul ke ayat Quran ni? Allah maha hidup ni ayat Quran ni. Dia diam dia. Dia boleh tolaknya kitab tu, Allah maha wujud. Awak tolak kewujudan Allah? Tak. Inilah kitab menerangkan Allah wujud. Kenapa kamu boleh tolak? Kejahilan. Ada tok guru yang mengajar begitu. Jadi itu pasal hati-hati, jangan belajar dengan cara-cara begitu. Berakidah memang kita kena hadir di berdoain. Jangan belajar YouTube tu. YouTube panggil itu. Betul, YouTube. Jangan, kena hadir. Cari gurunya. Dah ada guru. Bahkan contoh, masjidnya ada pengajian, surau masjid tu, kita nak kena apa ada? Nombor satu, asal dari Islam. Yang sesuai tadi, akidah beriman. Surau ujung tu ada. Tapi sama pula hari ni ada kat masjid pun ada. Tak, kita kena pergi sana dulu. Tapi kalau kita dah belajar, dah mantap, insya-Allah, marilah. Kaedah begitu. Soalan ditanya, manakah pengajian yang perlu saya hadir dulu? Atas kita jawapannya. Berakidah dah pernah hadir, berilmu tauhid belum. Ada tak yang buat? Ada, tapi kat surau. Pergi. Tak semestinya di sini. Kalau sini tak ada, cari yang ada. Sebab ini bukan untuk kita semua ni. Untuk dia, untuk kawan kita, bukan. Ini untuk kita dengan Allah di akhirat. Hujah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, nak layak masuk syurga imannya ni. Begitu. Kalau tersalah, Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita, wahai hamba-Ku, mengapa atas dunia dulu kau solat? Kau membayang ke aku bukan bayangan. Kenapa kau menggambar ke aku bukan boleh digambarkan. Mengapa kau mengatakan aku dekat atas langit? Aku dah beritahu kepada kamu, aku tidak seperti mana akan hamba-hamba-Ku, makhluk yang Ku cipta. Makhluk aku letak di atas, di bawah, di atas langit, di bawah bumi. Tapi aku tidak begitu. Lalu kita solat dalam keadaan begitu. Itu yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menolaknya. Itu dah ada jawapan mengapa Allah tak masukkan seseorang yang Islam dan kata ada iman ke dalam syurga. Itulah jawapan dia. Walaupun dia beribadah, tapi sebenarnya bukan beribadah. Dengan kejahilan dia beribadah kepada Allah. Tu yang ulama kita kata ilmu fardu ain, dia terus amal, praktik dalam ibadah. Dia bukan satu ilmu kena fikir nanti. Tidak. Sebab kalau fikir nanti solat kita dah berjalan lama dah. Tapi tak fikir bahawa Allah terima ke tidak. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min 'adzabil nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.